Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pas keluar parti PN, PAS tinggalkan bersatu, atau bersatu tinggalkan PAS. Apabila itu bakal berlaku, PN akan bubar. Banyak pengulas politik, peramal-peramal politik pernah meramalkan bahwa PN sukar untuk bertahan. Ini karena beberapa hal, antaranya ialah seteru dalam kepimpinan Perikatan Nasional itu sendiri. Perkara kedua ialah kerana Perikatan Nasional dipimpin oleh Bersatu yang mempunyai akar umbi yang sangat lemah, pemimpin yang dilihat lemah, dan juga apa yang dipanggil sebagai kekurangan kuasa authority di dalam Parti Bersatu dalam Perikatan Nasional. Kita tahu Parti Bersatu mempunyai bilangan ahli parlimen yang kurang berbanding dengan Parti PAS. Bersatu juga mempunyai bilangan kerusi adun atau ahli Dewan Undangan Negeri yang sangat sedikit. Dengan itu, maka timbul persoalan kenapa Parti Bersatu yang memimpin PN. Dengan laporan ini, Mursidul Ampas kata, PAS lebih layak ketuai PN berbanding Bersatu. Ini sudah mula memperlihatkan bibit-bibit perpecahan dalam PN. Nampaknya ramalan para penganalisis politik, ramalan para peramal-peramal politik, peminat-peminat politik makin hari makin tepat. Ada 3 tahun lagi sebelum PRU 16. Apabila PRU itu tiba, menjadi kerisauan, menjadi pertanyaan besar ialah sejauh mana Bersatu dan PAS masih boleh berkahwin. Kerana apabila Mursidul Ampas semula bersuara seperti ini, bayangkan akar umbinya di bawah macam mana. Anda tahu akar umbi PAS ini adalah akar umbi yang paling setia di muka bumi. Apapun terjadi dengan pemimpin PAS, apapun terjadi dengan parti PAS, para penyokong parti PAS akan ikut saja. Itulah kesetiaan akar umbi PAS. Jadi, kalau pemimpin PAS sudah bersuara menyatakan bahawa PAS lebih layak menguasai PN berbanding dengan Bersatu, maka bayangkan apa pula suara daripada akar umbi PAS. Inilah yang mungkin menyebabkan PN akan pecah dan bubar. Pemimpin PAS percaya mereka lebih layak memimpin Perikatan Nasional PN berbanding Bersatu yang kini ramai pemimpinnya berdepan kes mahkamah. Mursidul Ampas, Datuk Hasim Jasin berkata, PAS layak memimpin kerana wakil rakyatnya paling ramai di parlimen dan mempunyai jentera akar umbi yang kuat di seluruh negara. Terbukti banyak kepincangan di dalam Bersatu dan mereka perlu insaf mengenai hakikat dan kedudukan tersebut, kata Mursidul Am tersebut. Meskipun PAS hanya timbalan di dalam PN, namun rekod kita di dalam parlimen juga saya lihat lebih ke depan. Selain kerja-kerja masyarakat dan dalam apa-apa jua berlaku, katanya memetik utusan Malaysia. Mursidul Ampas itu menolak kenyataan Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah calon Perdana Menteri tunggal dalam gabungan PN. Kata beliau, Bersatu tidak boleh membelakangi PAS dalam menentukan jawatan penting itu, melainkan ia keputusan yang dipersetujui secara bersama. PAS memiliki jumlah kerusi parlimen terbesar dalam PN iaitu 43, lebih 18 berbanding Sekutu Bersatu. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang menjadi persoalan, siapa agak-agak calon Perdana Menteri daripada PAS? Adakah Hadi Awang akan menjadi Perdana Menteri yang akan dicalonkan oleh PAS, atau adakah Wan Faisal yang akan menjadi calon Perdana Menteri daripada PAS? Kerana beliau adalah anak muda daripada PAS yang mungkin berpotensi dicalonkan Perdana Menteri. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Untuk isu kali ini, Mursidul Ampas kata lebih layak
PAS lebih layak ketuai PN berbanding bersatu. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada pengganti Muhyiddin yang baru, ada Presiden Parti Bersatu yang baru, ada pengerusi Perikatan Nasional yang baru. Itu antara persoalan yang sedang bertebaran di media sosial, khususnya untuk menghentam pembangkang. Baru-baru ini sudah ada pemilihan Parti Bersatu, yang mana antara jawatan yang tidak dipertandingkan ialah jawatan presiden dan timbalan presiden Parti Bersatu. Banyak keluhan, banyak drama, banyak perkara yang berlaku semasa pemilihan tersebut. Antaranya ialah beberapa cabang ataupun beberapa bahagian Parti Bersatu telah pun mengambil tindakan. Ada yang keluar daripada parti, ada juga yang bubar. Hal ini karena beberapa kepincangan yang berlaku di dalam pemilihan tersebut. Dan kali ini yang mengejutkan kita ialah ada suara-suara sumbang menuntut supaya Muhyiddin Yassin angkat kaki meninggalkan kerusi panas Presiden Parti Bersatu. Ada yang mahu kononnya supaya kerusi panas Muhyiddin Yassin itu digantikan dengan muka yang baru. Yang lebih mengejutkan ialah ada juga netizen, tak tahulah itu sinis mengejek atau ikhlas mau mencadang. Mereka kata Azmin Ali nak jawatan presiden. Saya tak tahulah sejauh mana itu benar atau tidak, tetapi itulah yang diejek-ejekkan oleh musuh politik Parti Perikatan Nasional Bersatu. Ada musuh politik yang menyatakan mungkin Azmin Ali boleh menjadi presiden Parti Bersatu. Namun demikian hari ini Saifuddin menyatakan bahawa kedudukan Muhyiddin tidak akan dipecat ataupun dilepaskan ataupun angkat kaki seperti yang diwar-warkan. Kedudukan Muhyiddin kekal, tiada isu perlu dibangkitkan, kata Saifuddin. Kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Pribumi Bersatu dan pengerusi Perikatan Nasional PN kekal dan tidak sepatutnya perkara itu dibangkitkan, tegas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Beliau menjelaskan, isu penggantian kepimpinan tidak pernah dibincangkan secara rasmi dalam parti dan menganggap spekulasi yang timbul hanyalah pandangan peribadi segelintir pihak. Kata beliau, kita telah pilih Muhyiddin tanpa sebarang pertandingan. Jadi tidak pernah difikirkan dan tiada siapa yang pernah bercakap tentang ada orang lain untuk mengetuai PN dan bersatu pada PRU 16. Kata beliau, saya tahu daripada cerita surat kabar sebelum ini, tapi sepanjang yang saya tahu cerita ini tidak sepatutnya timbul. Tapi saya rasa itu pandangan beliau secara pribadi, katanya lagi. Beliau berkata demikian pada sidang akbar tentang kad laporan ahli Parlimen Indra Mahkota di pusat khidmatnya di sini pada Jumaat. Terdahulu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu turut menegaskan PN tetap akan menamakan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri mereka pada PRU akan datang. Bagaimanapun Mursidil Ampas, Hashim Jassin menafikan nama Muhyiddin dicadangkan sebagai calon Perdana Menteri PN untuk PRU 16. Berdasarkan laporan media, Hashim dilaporkan berkata, belum ada sebarang keputusan dalam gabungan PN bagi menentukan perkara berkenaan. Dalam pada itu, Saifuddin menjelaskan bahawa perbincangan lebih tertumpu kepada perancangan masa depan parti dalam pertemuan retreat bersatu yang diadakan di Gopeng Perak pada Februari lalu. Saifuddin turut mencadangkan supaya pelan peralihan dibuat secara harmoni tanpa memecah belahkan parti. Beliau juga menekankan pentingnya tokoh utama seperti Ahmad Faizal Azumu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Azmin Ali berada dalam pasukan kepimpinan bagi memastikan kestabilan dan kekuatan parti. Hasil cadangan tersebut, Muhyiddin mengumumkan barisan kepimpinan baru yang menyaksikan Ahmad Faizal dilantik naib presiden, manakala Hamzah timbalan presiden, Azmin dilantik sebagai Setiausaha Agung. Manakala ini adalah pasukan yang baik, jadi kita harus berada di belakang presiden
Dengan pasukan ini bersama MPT yang baru dilantik dan ketua serta exco sayap yang baru, katanya. Jadi sebab itu saya mencadangkan supaya tumpuan Perhimpunan Agung Tahunan PAT kali ini ialah bersedia bagi menghadapi PRU dan penghayatan idealisme perjuangan bersatu, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye.